Okay. Ibu tengah live. Ibu tengah live. Ibu tengah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay, jemput. Okay, Assalamualaikum, insyaAllah. Hari ni, saya nak share. Okay, apa khabar semua? Okay, insyaAllah. Okay. Actually, first time untuk, first time untuk live dekat TikTok ni. Sebelum tak pernah lagi. Okay, insyaAllah hari ni nak share lah sikit-sikit ilmu tentang, sedikit tentang bisnes yang kita boleh kaitkan juga dengan orang cakap apa Al-Quran. InsyaAllah Al-Quran dan hadis ni insyaAllah. Okay, sebab apa kalau kita buat bisnes ni kan, actually bila kita buat bisnes, kalau kita berpandukan Al-Quran dan hadis, insyaAllah kita akan buat bisnes tu dengan orang cakap dengan keyakinan. Keyakinan diri untuk kita cakap berjaya. Yakin yang Allah ada bersama kita, macam itulah kan. Okay, yang Kak Diana nak share sikit. Okay, hari ni Kak Diana nak share pasal macam mana, okay, apa benda yang penting sekali bila kita buat bisnes. Okay, benda yang paling-paling penting sekali bila kita buat bisnes adalah, okay, apa dia? Goal setting. Orang cakap apa? Target kita. Apa goal kita? Apa kita punya target bila kita buat bisnes? Okay. Okay, apa target kita? Okay, benda ni, target kita ni sebenarnya Allah dah tulis ada 5 misi yang kita kena buat, visi kita kena buat bila kita buat bisnes. Bukan setakat buat bisnes je sebenarnya. Bila kita capai apa-apa sahaja target. Okay, macam contoh lah kan dekat surah Al-Hashru. Okay, daripada surah Al-Quran, Hashru ayat 18. Okay. Surah Al-Hashru ayat 18. Surah yang ke-59 ayat ke-18. Okay, surah Al-Hashru. Okay, dalam ayat ni kan, okay, dalam ayat ni Allah ada tulis, okay, bersedia untuk akhirat. Kita buat bisnes ni, first sentiasa kita niatkan untuk akhirat. Okay, apa dia? Wahai orang yang beriman, okay, bertakwalah kepada Allah, okay, hendaklah setiap orang perhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok, itu hari akhirat. So bila kita buat bisnes ni, kita kena tengok jugalah, kita buat ni kerana hari akhirat lah kan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maksudnya kat sini hidup kita ni untuk kita capai misi kita, ya apa saja kita buat, kita kerja ke, kita nak, contohnya kita nak dapat income 10,000 sebulan ke, kita nak dapat apa sahaja dalam hidup kan, visi kita, okay, adalah syurga. Syurga Allah. So sebenarnya dalam kita punya perancangan hidup, kita kena ada kita kena tengok 3 perkara. Okay, pertama adalah visi. Visi tu apa yang tujuan akhir kita, last resort kita. Sebagai seorang Islam, last resort kita, selamat datang Coach Kak Syida. Okay,
sebagai umat Islam, okay, last resort kita akhirnya adalah syurga. Okay, apa saja kita buat kan, kita nak capai adalah syurga. Syurga apa? Syurga Firdaus. Okay, so bila dah kita nak capai syurga ni adalah satu kita punya target yang paling besar sekali lah untuk kita. Kalau orang Islam lah kan, kita akan, target kita besar adalah syurga Firdaus. Okay, dan target kita untuk kalau kita ni orang yang kalau seterusnya bila kita nak capai syurga tu macam mana? Okay, kita nak capai syurga tu, kita kena ada misi. Visi kita adalah syurga Firdaus kan? Visi, vision. Okay, dan kita punya misi kita adalah apa? Misi ni lah yang kita nak kena buat ni. Kerja, kan? Bisnes, belajar, buat amal ibadat, kan? Semua ni adalah kita punya misi untuk kita ke arah jalan ke syurga. Okay. Alright. Okay, so bila dah ada misi yang kita capai tu, kan, barulah kita akan dapat, okay, bila dah ada misi, apa yang kita nak pegang, apa yang sebagai contoh, kalau kita buat bisnes, kita nak berjaya dalam bisnes kita lah kan, income. So, apa action plan? Apa yang perlu kita buat? Action plan. Apa yang perlu kita buat? Okay, yang perlu kita buat maksudnya kat sini yang berkaitan untuk kita capai kita punya target dan kita punya misi kita. Itu yang kita penting, kenapa kita kena tengok apa yang kita nak capai. Okay, so dekat dalam kita sebagai umat Islam ni, kita kena tengok visi kita ke syurga. Okay, visi kita ke syurga, kita kena tengok diri kita sendirilah, kan? Macam mana? Okay, macam surah. Okay, kita kena kita kaitkan dengan satu hadis. Okay, bila kita dah ada misi, apa tindakan kita? Okay, siapa? Okay, daripada hadis Rasulullah, daripada hadis riwayat At-Tirmizi. Okay, ada menulis, okay, ada menyebut, okay, man khafa. Okay, siapa? Okay, bahasa Melayu lah. Siapa yang takut ditimpa kesusahan atau kemiskinan dalam perjalanan, hendaklah ia bertolak awal dan cergas. Dan ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal, dan ketahuilah barang dagangan Allah itu syurga. Masya Allah. Okay, maksud kat sini, okay, bila kita ada visi, kita dah ada misi kita nak capai kejayaan dalam kita punya bisnes sebagai contoh kan. So kita kena buat apa? First, kita kena ikut daripada surah Al-Asr. Surah Al-Asr, Wal-Asr kan. Okay, dan surah Al-Asr, okay, apa yang kita kena buat? Surah Al-Asr ayat 103. Surah yang ke-103, okay, ayat ketiga. Ayat ketiga. Okay, maksudnya apa? Okay, innalladzi na'amanu. Okay, bila kita nak capai misi kita, apa yang pertama kita kena buat adalah first amanu, beriman kepada Allah. Kena yakin dekat hati yang Allah je yang boleh tolong kita. Yakin kat hati yang Allah sahaja yang boleh tolong kita. Tak ada makhluk lain yang boleh tolong kita kecuali Allah sahaja yang boleh tolong kita. Kan? Kedua adalah wa amilus solihat. Bila kita capai misi kita, nak capai apa yang kita targetkan setiap hari, kita kena buat amal soleh. Amilus solihat. Maksudnya amal-amal soleh, benda yang baik. Bukan setakat solat saja, kan? So, amilus solihat ni benda-benda baik. Okay, tapi kita kena tengok juga amalan soleh ni apa? Okay, dari segi sudut fizikal. Pakaian kita bersih, kita kena jaga personality kita, kan? So, apa-apa yang soleh lagi? Kita kena jaga kebersihan, kita kena sihat. Ada orang nak capai misi tapi dia lemah je. Dia tak nak jaga pemakanan dia tak nak exercise, kan? Itu ramailah orang yang buat macam tu, kan? So, cara orang kita nak capai kita punya, orang cakap apa? Nak berjaya, nak orang beriman dia dapat ciri, kan? So, nak berjaya kita kena ada satu fizikal yang baik. Okay, yang kedua, baik dari segi hati. Bila kita nak capai kita punya misi, hati kita kena bersih.
Hati kita kena baik daripada berfikiran yang tidak pada orang lain kan. Kita kena berbaik sangka pada orang lain, kita kena rajin kan. Rajin, lepas tu sayang, penyayang, kita jadi pemurah kan. So kita redha dan memaafkan. So kita orang yang nak berjaya ni kan, ciri-ciri orang yang soleh ni yang nak berjaya kat dunia akhirat ni, dia kenalah orang yang baik dari segi hati juga. First physical, kedua hati. Fizikal baik, insyaAllah hati baik kan. Dah cantik dah dua tu. Yang ketiga, luaran. Luaran dia pun mesti kena nampak nampak baik. Orang suka dengan kita kan. Luaran orang akan nampak kita, wah nak kawan lah kan. Ada ke orang kalau kita tak bersih apa kan, orang nak kawan tak kan, macam tu kan. Okay, kedua, ihsan. Ihsan ni memberi lebih daripada apa yang kita ada. Maksudnya kita sebenarnya kita sebagai contoh kan, kita sebenarnya kita boleh bagi orang tu, contohlah dia buat tak baik kat kita boleh je balas tak baik kan. Tapi disebabkan kita ada ihsan dalam diri kita kan, alhamdulillah kita balas dengan kebaikan. Maksudnya kita beri kebaikan pada mereka. Walaupun contohlah kita tahu kita ada kawan, mula-mula dia kata kita macam-macam, dia suruh orang tak suka kat kita kan. Tiba-tiba bila dia dah satu hari dia pula kena dalam keadaan kita, suruh datang kat kita still boleh memaafkan dia. Itu adalah ihsan, memberi lebih daripada apa yang kita dapat. Okey, lebih baik kan. Ketiga adalah isuk, dan semua ni adalah merangkumi semua ciri-ciri orang yang soleh. Soleh dan yang boleh berjaya dekat dalam bisnes, dalam kita punya kehidupan. Okey. Dan ciri ketiga orang beriman yang boleh berjaya adalah watawasau bil haq, yang sentiasa menasihati untuk kebenaran dan ajak kepada kebaikan. Ramai orang buat apa saja dia target kan. So dia tak ajak orang pada kebaikan. Sebagai contoh, kalau kita nak berniaga kan, kita bila contoh bagilah kita punya perniagaan tu perkara-perkara yang bermanfaat. Bermanfaat pada orang, yang dapat buat orang lebih baik kan. Jadi manusia lebih baik, sebagai contoh lah kan. Kalau kita apa sajalah kita nak capai syurga, sebagai contoh kita ajak juga orang lain sama capai kat syurga. Sebagai contoh kita tengok apa, sahabat kita Alif Satar kan. Alif Satar kan, dia bukan dia seorang sahaja yang subuh berjemaah, tapi dia ajak orang lain buat subuh berjemaah. Masya Allah kan. Macam cakap apa, dia sama-sama tarik orang untuk masuk syurga sama-sama. Itulah watawasau bil haq, mengajak kepada benda yang hak dan kebaikan. Okey, dan watawasau bis sabr, dan dalam kita buat sesuatu yang kita nak ajak orang buat baik ni kan, yelah kita dalam bisnes kadang-kadang kita nak ajak orang, contohlah bisnes tu produk kesihatan, so kita nak ajak orang untuk sihat sama-sama kita, so kita kena ada buat dakwah tu, kita kena share, dan dalam kita punya sharing tu kan, pastinya akan ada orang yang macam tak setuju kan, ada orang yang kata-kata yang tak seronok didengar kan. So dari situ kita kena watawasau bil sabr, kena menasihati dengan kesabaran. So kita kena buat dengan rasa sabar. So kita buat kerja apa-apa pun, even kita bekerja kan, walaupun kita dah sebagai bos ke contoh, dah sebagai bos, kita buat benda tu, kita tegur dengan cara betul, tapi disebabkan kita ni tegur orang kan, ada juga orang yang tak berapa suka kan. Biasalah kan, tak suka. So bila orang tak suka, so orang akan mula kata, so orang kita ni sebagai bos yang orang cakap ada sifat soleh, ada orang cakap orang yang berjaya, nak berjaya kan, ada misi yang kita nak capai, ada amanah yang kita nak kena selesaikan. So kita kena berpesan-pesan dengan kesabaran. Sabarlah. So tu yang datangnya bila kita sabar, walaupun orang tu dah kata macam-macam kat kita, kita akan datang sifat ihsan. Walaupun orang cakap macam-macam kita, tapi kita tetap berbaik sangka dengan orang, dan kita buat perkara-perkara baik dan membalas dengan perkara-perkara baik. Masya Allah kan. Yang cerita tadi, yang kat dalam cerita satu hadis, yang kata Rasulullah kata, siapa yang takut takut ditimpa kesusahan dalam perjalanan. Kesusahan dan yang kesusahan tu apa? Benda yang tak senang lah kan. Yang tak senang dalam perjalanan. Okey, kita takut ditimpa benda perkara-perkara tak senang pada masa akan datang. Kan, kita takut. Rasulullah kata apa? Okey, hendaklah ia bertolak awal dan cergas. Hendaklah dia bertolak awal dan cergas tu maksudnya apa? Dia kena
bersedia awal. Contoh sebagai contoh zaman sekarang ni kita rasa macam kita tak tahu apa yang akan terjadi masa akan datang. Kan kita dah contohlah orang nak berhenti kerja ke sekarang dengan ekonomi kita tak cantik kan. So kita tahu akan datang ekonomi tak cantik. So mungkin ramai company, ramai orang nak start buang kerja kan. Buang orang kerja kan. So kita kena bersedia awal. Kita bersedia apa? Kita boleh cari macam kalau orang yang nak suka bekerja, kita boleh cari pekerjaan. Kita boleh cari pekerjaan. So cari kerja untuk kita buat. Kan? Dan kalau kita jenis orang yang lebih proaktif selain daripada kerja, kita boleh cari apa? Kita boleh cari bisnes tambahan. Bisnes tambahan sebab apa? Kita nak get ready daripada kita nak get ready daripada kita kena perkara-perkara kita daripada orang cakap in case lah kan, auzubillah min zalik, kita kena buang kerja. So bila kita kena buang kerja, nanti kita dah ada backup plan. So itulah orang yang takut ditimpa kesusahan dalam perjalanan, tak kisah perjalanan apa dah hidup, sebab hidup kita dalam perjalanan kan, hendaklah ia bertolak awal, dia bersedia awal dan cergas. Cergasnya apa? Sentiasa proaktif. Jangan duduk saja tak proaktif kan. Alah, aku nak kena buang kerja, aku dah ni kan. So kita sedih je setiap masa. Tak boleh macam tu. Kita kena proaktif. Maksud proaktif ni kita kena cari jalan, buat plan. Sebagai contoh lah, orang nak macam kita nak balik kampung kan. Ada orang nak balik kampung, dia suka jalan malam kan. So dan perjalanan kita nak balik kampung tu, kita akan get ready semua barang-barang betul sebelum kita jalan kan. So get ready, kita akan tulis apa benda yang nak bawa. Kadang-kadang ada orang yang tulis kan. So ataupun orang dia tulis dekat otak dia, okey ni nak bawa ni. So apa benda yang penting sangat dia akan tulis. Tak kisahlah dengan handphone ke, tulis dengan buku ke apa kan. So dia akan dia akan orang cakap bersedia awal. So dan cergas. Ada ke orang balik kampung tapi bawa pelan-pelan, semua lambat, tak tahu bila nak sampai kalau macam tu kan, tak ada plan. So bila kita cakap siapa yang takut itu, dia akan buat persediaan awal dan dia akan buat dengan cergas. Dan hendaklah ia betul. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah ni apa? Dan ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah syurga. So bila kita buat sesuatu, kita dah plan dah kan. Dagangan Allah ni kan. Barang dagangan Allah ni kita dalam berjual beli dengan Allah. Kita kan buat apa, contoh kita balik buat contoh dalam perjalanan tu, kita betul awal. So bila kita dah bertolak awal tu kan, so kita kena tengok juga apakah kita punya perjalanan kita tu, dalam perjalanan kita itu, kita buat tak apa suruhan Allah. Sebagai contoh kita dalam perjalanan kita balik kampung tu kan, kita jaga tak syariat. Sebagai contoh kita pergi solat, berhenti tak solat. So bagangan Allah lah, walaupun kita dalam perjalanan, kita musafir, kita buatlah rusuh solat, kita buat solat sunat kan. So macam dalam kita bisnes dalam perjalanan kan, dalam perjalanan kita pergi buat bisnes, kita kena buat jugalah apa yang berjual beli dengan Allah. Kadang-kadang orang buat bisnes, tak semua orang buat bisnes ni dia senang dapat sale, tak semua. So kita ni, walaupun contoh kan, sebagai contoh orang yang berniaga dekat pasar malam ke kan, waktu bila yang paling ramai sekali orang? Biasanya waktu maghrib. Waktu maghrib macam ni lah kan. Waktu maghrib, time tu lah orang datang, time nak azan kadang tengah hari, waktu nak azan tu lah ramai orang. Barang dagangan Allah tu mahal. Maksudnya apa? Syurga Allah kan, dia kata, dan ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah syurga. Maksudnya kat sini kita dalam kita buat bisnes sebagai contoh, kita sedang buat bisnes dengan Allah juga. Kita jangan lupa kita buat bisnes dengan Allah juga. Bila kita punya visi kita adalah syurga kan. So kita buat bisnes dengan Allah juga. So nak dapat syurga tu, walaupun kita buat bisnes, kita jangan lupa letakkan kita punya target kita kena jaga waktu solat kita. Kan kita kena jaga waktu solat kita kena jaga kita punya, orang cakap apa? Amanah kita. Buat bisnes kena amanah lah, jujur kan. Tambah orang kerja pun macam tu juga. Orang kerja pun kena jujur juga, amanah juga. Betul tak? Macam itulah juga bila kita buat bisnes. So kita kena jujur, amanah kan. So dan barang dagangan Allah itu adalah syurga. So nak dapat syurga, kenalah buat
kenalah kita berurus niaga dengan Allah. So insya-Allah kita pun akan dapat syurga yang insya-Allah yang menarik, yang best lah kan, syurga dicapai dan visi kita insya-Allah tercapai. So apa saja kita punya target, setiap hari kita buat goal setting tu, pastikan, kena betul-betul pastikan yang adakah Allah redha dengan kita punya goal setting tu. Sebagai contoh kan, sebagai contoh, okey, tak salah kita nak buat goal setting tak kurus kan, tak salah, boleh je. Tapi dalam perjalanan kita nak kurus tu kan, sebagai contoh lah, orang goal setting dia nak kurus kan, adakah kita orang cakap orang cakap merosakkan diri kita, kan, mungkin kita merosakkan diri kita dengan guna produk-produk yang tak bagus, yang tak ada pengiktirafan ke kan. So dalam perjalanan nak kurus tu, adakah kita dah kurus kita pakai daripada kita boleh pakai tertutup waktu kita berisi kan, so bila dah kurus kita pakai seksi pula, so kena tengok tu semua. So adakah Allah redha kan dalam kita nak capai kita punya visi. Okay, dan Kak Dan nak share, sebab lagi berapa minit kita nak berakhir, semoga Kak Dan nak share satu macam mana nak jadi orang yang berjaya dalam bisnes dan kerjaya. Nak share. Yang ni Kak Dan dapat daripada seorang ustazah. Macam mana senang je, orang Islam ni senang je nak berjaya dalam dia orang punya kita punya kita orang Islam ni kan senang je nak berjaya dalam kita punya bisnes atau pekerjaan atau apa saja yang kita nak capai, target lah. Okay, kita boleh buka Al-Quran surah Al-Mu'minun. Okay, surah Al-Mu'minun, iaitu surah ke-23 dalam Al-Quran. Okay, insyaAllah surah ke-23. Okay, dan ayat dia adalah ayat pertama tu, yang 1 sampai 11. Masya Allah. Allah dah tulis dah sebenarnya perjalanan apa kita nak berjaya ni kan. Allah dah tulis dah macam mana strategi kita nak berjaya. Allah dah tulis dah. Okay, so surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Apa yang Allah kata dalam tu. So objektif kita nak berjaya dalam bisnes atau kerjaya. So kita kena tengok lah. Sebab kita orang yang Muslim kan. Orang Muslim, so nak berjaya dalam apa saja kita buat adalah first. Apa dia? Sesungguhnya, ayat pertama, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. So nak berjaya, nak dapat capai misi kita dengan mudah, nak masuk syurga kan. Boleh tap screen tap screen untuk like comment. Okay, nak capai syurga, first orang beriman, nak senang-senang berjaya adalah kena orang yang beriman. Nak cepat-cepat nak senang berjaya, kita kena beriman. So semua orang yang Islam kan, yang Muslim dah beriman, Alhamdulillah. Ikut Al-Quran Dan yang kedua adalah orang yang khusyuk dalam solatnya. Khusyuk dalam solatnya. Okay, bila kita orang yang beriman, orang nak berjaya ni kan, mukmin yang berjaya ni, dia adalah orang yang beriman. Pertama, dia kedua ada dia khusyuk dalam solat. Beriman ni apa? Beriman ni adalah dia ada ilmu yang boleh membimbing dan kepercayaan kepada Allah yang kata tak ada tolak, tak ada ragu-ragu, tak ada keraguan pun. Dia buat ni, ya Allah aku buat kerana Engkau, apa jadi pun aku tetap teruskan. So itu beriman. Dia percaya bahawa, contoh hari ni tak ada sales, bagi contoh kan. So esok pasti ada sales, esok pasti ada sales. Macam tu, dia yakin je, dia buat je kan. Itu adalah orang beriman. So beriman ni bukan setakat beriman tu percaya je, dia mengaku dengan lidah. Dia percaya, Allah pasti tolong aku, Allah pasti tolong. Dia mengaku dengan lidah dan dia buat dengan perbuatan. Maksudnya dia buat dengan cara yang betul lah. Kan, cara yang betul. Maksudnya ikut syariat Allah kan. Yang kedua, orang yang beriman ni tadi dia apa? Khusyuk dalam solat dia. Dia menjaga solat dia, khusyuk. Solat dia khusyuk. Dia jaga solat dia. Dan seterusnya adalah dan menjauhkan diri daripada perbuatan yang tidak berguna. Masya Allah. Maksudnya perkara-perkara yang lara. Orang yang beriman nak berjaya ni kan, dia kena jauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang lara, yang tak memberi manfaat, yang tak ada kebaikan pun kat diri dia. Dan seterusnya orang beriman ni dia adalah orang yang membuat yang menunaikan zakat. Orang yang beriman ni adalah orang yang membayar zakat. Orang yang membayar zakat. Bila kita dah dapat pendapatan daripada kita punya bisnes, daripada punya perniagaan, daripada punya kita pekerjaan kan. So dia menunaikan zakat. Hak lah kan. Dan kelima, dan orang yang memelihara kemaluannya, iaitu menjaga maruah diri. Membuat apa saja menjaga kehormatan diri lah dan pergaulan. Dan kita buat kita kerja, even kita buat bisnes kan, kita kena jagalah
kehormatan diri kita kena jaga aurat kita kena jaga kehormatan kita, kehormatan diri kita kan. So kita dalam pergaulan kita, dalam pekerjaan, dalam bisnes, so kita tak boleh nak buat perkara-perkara yang mengganggu kehormatan diri kita. Kira orang cakap apa, buat perkara yang tak baik lah kan. Kira membatasi kan. Sebagai contoh kalau orang perempuan ni kita ada had dengan lelaki, so tak adalah kita nak boleh bertepuk bertampar kan. So kita kena jaga itu. Itulah nombor berapa tadi, menjaga kehormatan. Ciri kelima orang yang nak berjaya, orang mukmin yang nak berjaya. So jaga kehormatan diri, aurat dan pergaulan. Okay, yang keenam macam mana, apa lagi yang Allah cakap? Okey, yang ni keenam ni ayat 6 dia tu, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, okey, maka sesungguhnya mereka tidak tercela lah. So kalau pergaulan dengan pasangan tak ada masalah. Okey, dan 7, barang siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Maksudnya perkara yang tak baik lah tadi kan. Okey, yang keenam. Okey, apa ciri mukmin yang keenam untuk berjaya adalah, okey, yang keenam adalah okey, dan sesungguhnya beruntung orang yang memelihara amanah dan janjinya. Masya Allah, memelihara amanah. Orang yang berjaya, mukmin yang berjaya ni, dia adalah orang yang memelihara amanah. Tak kisahlah dia bekerja atau dia buat bisnes, dia amanah dengan kerja dia amanah dengan bisnes dia. Dia tak pernah orang cakap apa, dia rasa tak best dengan bisnes dia. Dia amanah. Contoh, orang cakap, sebagai contoh ya, perniagaan ni, okey, orang kata boleh lah bagi harga murah. Tapi sebab kita dah ada amanah kita adalah kita kena ikut harga HQ sebagai contoh kan, orang bisnes kan. So kita amanah dengan kita punya perniagaan kita. Harga tu, maaflah kan, kita tak boleh bagi. So kita amanah, insyaAllah kita adalah orang yang berjaya. Macam pekerjaan juga, bila kita amanah dengan kita punya kerja, bos kata, okey, buat kerja ni. So kita amanah. So insyaAllah kita pun boleh berjaya dalam kita punya pekerjaan. Okey, dan menunaikan janji, menjaga janji kan. Janji kita lah, tu lah macam amanah kan. Janji kita apa? Janji kita dengan orang kan. Sebagai contoh, dalam kan kita nak kerja ke, kita buat apa, kita ada cakap tadi, jaga amanah kita kan, jaga janji kita dengan company kan. Tak boleh, kalau orang bekerja, jaga janji dengan company, tak boleh sebarkan maklumat kan, company kat luar. So kena jaga. Dan seterusnya, yang ke-8 adalah, okey, serta orang yang memelihara solatnya. Tadi nombor 2 dia khusyuk dalam solat dia. Dia fokus dalam solat dia. Maksudnya orang yang berjaya tadi, yang nombor 2 tadi fokus. Dia khusyuk solat tu, dia bukan khusyuk solat saja, tapi dia fokus dengan bisnes dia tu. Contoh bisnes. Dia fokus buat kerja, fokus. Okey, dia tak benda yang mengganggu dia. Dan yang ke-8 ni adalah dia kata orang yang memelihara solat. Memelihara solat ni maksudnya dia jaga solat waktu solat dia kan. Dia ikut hak-hak apa yang hak berjual beli dengan Allah. Sebab bila kita buat bisnes ke kan, sebab apa, kita sedang apa saja dalam amalan kita ni, kita sedang bermuamalah dengan Allah kan. Jadi barang dagangan Allah sangat mahal, dan barang dagangan Allah tu adalah syurga kan. So nak masuk syurga, kita kenalah ikut buat apa yang hak Allah suruh tu. Okey, dan seterusnya adalah, okey, dan akhir sekali adalah dan sekali lagi, yakni orang yang mewarisi syurga Firdaus, mereka akan kekal dalamnya. Masya Allah, tabarakallah. Dan bila kita dah buat semua 88 sifat-sifat tadi tu kan. Pertama beriman, jadi beriman tu percaya yang kita boleh berjaya semua tu kan. Dan kedua, kita khusyuk solat, dia fokus dengan apa yang kita buat, jauhkan daripada perkara-perkara lara kan. Sifat-sifat lara yang tak ada buat manfaat pada diri kita, membuat apa saja, dapat buat apa saja pekerjaan ataupun buatan yang baik yang boleh buatkan kita boleh bayar zakat yang banyak tu. Jaga kehormatan diri, aurat dan pergaulan. Nombor 5. Ke-6, jaga amanah. Okay, dan ke-7 adalah jaga janji. Yang ke-8 adalah jaga solat. Jaga solat waktu semua, jaga bacaan, pergerakan, ikut apa rukun-rukun kauli, rukun fi'li, semua tu kena follow. Itu adalah orang jaga solat. Dan ke-9, bila kita dah buat 88 ciri orang berjaya dalam surah Al-Mu'minun ni, insya-Allah kita akan mewarisi syurga Firdaus dan kekal di dalamnya. Masya-Allah, tabarakallah. So, kena sentiasa ingat yang kita buat bisnes ni kan, kita buat bisnes ke, kita buat apa sahaja pekerjaan kita, misi kita, first visi kita mesti syurga. Okay, dan kedua tu visi kita, alhamdulillah, thank you Kak Iza. Okay, first visi kita adalah syurga. Macam mana, apa saja kita buat kan, apa saja target kita, goal setting kita, mesti akhirnya adalah syurga juga kita punya destinasi. Okay, kedua adalah misi.
Jadi Kak Dia cakap kan, misi tu adalah apa yang kita capai. Sebagai contoh, kalau kita nak capai syurga apa, kita mungkin buat bisnes kena targetnya adalah syurga. Buat bisnes buat kerja, targetnya mesti syurga, kena tengok apa benda yang Allah redha. Dan seterusnya adalah adalah objektif, maksudnya apa yang kita perlu buat. Maksud action plan. Action plan apa yang kita perlu buat bila kita nak capai syurga ni dan misi-misi kita yang lain lah. Itulah tadi ikut daripada surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke-11. Okay. So, dan lagi satu hadis Rasulullah yang mengatakan tadi, hadis Rasulullah yang tadi Kak Dia cakap, share, siapa yang takut ditimpa kesusahan dalam perjalanan, hendaklah ia bertolak awal dan cergas. Bertolak awal ni mesti plan, dan bila plan tu dia kena buat dengan terus. Kan? Dan ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah mahal. Okay. Dan barang dagangan Allah itu adalah syurga. So, kita tahu bila kita buat bisnes atau kita bekerja, kita sedang bermuamalah dengan Allah, kita tengah buat apa yang Allah, kita nak buat apa yang Allah. Oh, terima kasih Kak Iza bagi Ros. Thank you Kak Iza. Okay, kita kena buat apa yang Allah suka, dan kita kena kita kena buat apa yang Allah redha. Kita kena buat apa yang Allah redha. Maksudnya sebagai contoh, kita solat awal waktu kan, macam tu. Okay, dan sesungguhnya bila kita ikut apa yang Allah redha, kita buat apa yang Allah redha, sebagai contoh kita buat bisnes, kita buat ikut syarat-syarat yang dekat dalam surah Al-Mu'minun tadi, insya-Allah kita akan berjaya dunia akhirat dan masuk syurga. Okey, dapat. Itu saja sharing Kak Daya petang ni. InsyaAllah sebenarnya sharing ni bukannya Kak Daya share saja. Alhamdulillah Kak Daya dapat daripada seorang ustazah. Nama ustazah tu Ustazah Marhamah Rosli. Okey, daripada satu pusat pengajian Bayu Radah untuk anak-anak yatim dan asnaf. Okey, dan ustazah Kak Daya belajar ni untuk tadabbur Al-Quran sebagai kita renungan pada diri kita sendiri, dan Kak Daya sharekan supaya semua orang dapat manfaat daripada orang cakap bila kita buat apa-apa saja kita kena berpanduskan Al-Quran dan hadis, supaya insya-Allah perjalanan kita lebih mudah dan kita lebih yakin bahawa setiap apa yang kita buat ni ada Allah tolong kita, dan buatkan kita lebih kuat lagi dalam menempuh apa sahaja cabaran ke hiburan dalam kita punya perniagaan, kita punya pekerjaan, dan apa sahaja kita nak capai target. Okay, goal setting kita insya-Allah. Okay, semua yang baik, okay, sama-sama Kak Iza, semua yang baik daripada Allah, baik semuanya ada daripada Allah, dan yang tak baik daripada kekurangan diri Kak Daya sendiri, daripada kata yang tak betul ke apa, Kak Daya minta maaf. Okay, dan kalau ada ilmu yang bagus yang boleh beri manfaat pada ramai orang, boleh sharekan, panjang-panjangkan. Semoga bukan Kak Daya seorang dapat pahala, ustazah pun dapat pahala kan, dan siapa yang menyampaikan tu pun insya-Allah dapat pahala. Okay, Assalamualaikum. Selamat salam maghrib. Okay, solat, jom kita solat. Okay, Assalamualaikum, bye bye. Macam mana nak end live? Aduh, masya-Allah.